أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. InsyaAllah sama-sama kita mulakan majlis kita dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Sama-sama kita berselawat 10 kali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi yang mulia ini dapat kita bertemu kembali. Setelah beberapa hari kita berehat dan semalam minta maaf kerana berlaku sedikit kesilapan, maka tak dapat nak ke udara semalam, ya. Namun begitu, syukur pada Allah, pada hari ini kita dapat bertemu lagi untuk kita meneruskan pembacaan kita dari hadis-hadis dari kitab Riyadhus Shalihin, hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi untuk memberi pengetahuan kepada muslimin dan muslimat bagaimanakah seorang muslim mengatur kehidupannya dalam seharian. Pada pagi ini kita akan berbicara tentang solat lagi, iaitu belum selesai. Hari itu kita berbicara tentang maghrib
Dan pada pagi ini kita berbicara pula tentang solat Isyak, ya. Kita tidak berbicara tentang fardu Isyak, tetapi kita berbicara tentang sunan Isyak. Jadi telah kita beritahu dahulu bahawa matlamat besar, ya, perbincangan kita ialah untuk kita memperbanyakkan sujud kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang penting. Kita nak banyakkan sujud kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena bila sujud itu banyak, maka insya-Allah kita semakin dekat dengan Allah. Bila sujud kita banyak, insya-Allah kita semakin terasa bahawa kita ini adalah hamba kepada Allah. Sebab dalam sujud itu memang kita bawa segala fizikal kita, kita bawa segala hati kita, kita bawa segala perasaan kita, emosi kita, semuanya sujud tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah ibadah sujud yang sangat hebat, yang kita cuba nak memperbanyakkannya di dalam ibadah-ibadah solat kita, insya-Allah. Ya, dan di akhirat nanti insya-Allah seperti mana yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dapat bersama-sama berjiran dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga, insya-Allah. Ya. Jadi pada pagi ini kita sampai kepada tajuk sunat Isyak selepas dan sebelumnya. Ya. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau telah melaporkan, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam raka'ataini ba'dal Isya." Aku telah sembahyang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 rakaat selepas solat Isya. Wa hadis Abdullah bin Mughaffal, "Baina kullil adzanaini shalah." Muttafaqun alaih. Ya. Di sini ada 2 hadis. Ada 2 hadis. Ya, hadis yang pertama, kata Ibnu Umar bahawa dia bersembahyang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 rakaat selepas solat fardu Isya. Bermakna selepas solat fardu Isya itu ada sembahyang sunat ba'diyahnya. Ini telah dikerjakan bersama oleh Ibnu Umar bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tentang solat selepas Isya, sembahyang ba'diyah Isya. Bagaimana pula sembahyang qabliyah Isya? Ada tak? Jawapannya ada, ya. Sebab satu hadis yang umum, ya, daripada Abdullah bin Mughaffal, katanya baina kulli adzanaini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, antara tiap-tiap 2 azan ada 1 solat. Ini kata Nabi. Apa makna 2 azan ni? Maknanya azan yang pertama tu yang panjang tu, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Itu yang panjang tu. Dan azan yang kedua ialah iqamah, yang kita baca sekali aja tu. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis salatu, qad qamatis salah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Itu. Jadi antara azan dan iqamah, tiap-tiap antara azan dan iqamah ada 1 solat sunat, kata Nabi. Jadi bermakna bila masuk saja waktu Isyak ada azan. Jadi sementara nak tunggu iqamah untuk tunaikan solat Isyak, ada 1 solat sunat, itulah sembahyang qabliyah Isyak. Yang bermakna hadis ini boleh kita applykan kepada semua sembahyang 5 waktu. Sebab itu kalau kita lihat selepas solat, sebelum solat subuh ada sembahyang sunatnya, iaitu antara azan subuh dan juga iqamat solat subuh ada sembahyang sunat subuh. Begitu juga zuhur, antara azan zuhur dan juga iqamat ada sunatnya. Begitu juga asar, ya, antara azan dan juga iqamah ada solatnya. Begitu juga maghrib dan begitu juga lah solat Isyak. Ya, jadi kalau orang kata sebelum asar nak buat apa, kita nak buat solat, jangan, ya. Kita tidak mau berbahas tentang masalah-masalah cabang, ya. Apa yang kita nak lihat di sini, ada dalil yang mengatakan bahawa boleh kita menunaikan sembahyang sunat
ya, antara azan dan juga antara iqamah, iaitu sembahyang sunat qabliyah. Ya. Jadi maknanya tuan-tuan, kalau kita berpegang kepada hadis ini, insya-Allah sujud kita akan menjadi banyak dan banyak. Jadi itulah dia tuan-tuan yang dikasih sekalian. Rangka kehidupan seorang Muslim, kita nak memperbanyakkan sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita membilang hari ini berapa sujud yang telah kita buat. Kita mencongak ataupun kita menghitung berapa sujud yang telah kita buat semalam. Dan kita nak melihat peningkatan demi peningkatan terhadap diri kita. Jarang sekali ya kita buat graf. Ya. Jarang sekali kita buat graf. Maknanya kita masukkan hari Isnin, jumlah sujud kita itu dalam Excel, katakan. Kita gariskan subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, berapa kali solat sunat kita buat. Ya, esok kita buat lagi. Di ujung bulan kita akan dapat satu pie graph. Kita boleh buat carta pie, ya, untuk kita lihat peningkatan dan penurunan kita. Maka bila kita melihat carta itu, maka ia pertama sekali kalau kita lihat carta itu menaik dan bertambah sembahyang sunat kita daripada sehari ke sehari, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita dapat buat banyak itu bukan kerana kita ni hebat, tetapi kerana itulah kasih sayang Allah kepada kita. Itulah dia kasih sayang Allah kepada kita sehingga diringankan kita, sehingga dapat kita memperbanyakkan sujud kepada Allah. Andai kata kita melihat carta kita itu turun, tak stabil, kadang-kadang turun, kadang-kadang naik, maka di situ kita perlu memperbanyakkan doa dan harapan kepada Allah agar terus memberi taufik dan hidayah kepada kita, meringankan kita, memudahkan kita, agar kita dapat terus melakukan ibadah-ibadah sunat ini bagi tujuan memperbanyakkan sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kita boleh buat graf lah, ya. Jadi itu akan membakar semangat kita, akan memuhasabah diri kita, sehingga kita dapat melihat ada sesuatu yang kita perlu buat perbaikan, ada improvement yang perlu kita lakukan. Tapi kalau kita buat begitu, ya, tidak ada apa-apa catatan dan sebagainya, maka kita tidak tahu peningkatan dan penurunan kita. Kalau tahu pun mungkin sikit-sikit, tapi dengan carta itu kita akan dapat lihat, ya Allah, menurunnya aku. Di situ kita akan dapat lihat betapa lalainya diri kita. Bila carta itu makin lama makin turun, tak menggunung, tak meroket naiknya, ya, maka kita akan dapat lihat, ya Allah, kelalaian diri kita. Bila kita tengok kelalaian diri kita, tuan-tuan, lalu kita tengok pula umur kita, maka di situ akan datang rasa cemas dalam hati kita. Dan rasa cemas itulah sesuatu yang mahal, yang dapat dicetuskan dalam hati kita, dalam fikiran kita, sehingga kita mengambil satu keputusan untuk melakukan ibadat kepada Allah dengan lebih banyak dan lebih tersusun lagi, insya-Allah. Ya, baiklah. Sekarang ni kita pergi kepada hadis yang terusnya berkaitan dengan bab sunat Jumaat. Ya. Jadi bagi insan yang ingin memperbanyakkan sujud, alhamdulillah, ya, daripada subuh sampai ke isyak penuh dengan solat dan sujud-sujud kita dalam sunat rawatib. Tapi macam mana pula hari Jumaat? Ini penting khususnya kepada orang laki-laki dan juga kepada sebahagian orang perempuan yang kadang-kadang suka nak menghadirkan diri dalam solat Jumaat. Macam mana sembahyang sunat kita? Baik, mari kita tengok hadis Nabi SAW. Fihi hadis Ibnu Umar As-Sabiq annahu shalla ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam raka'ataini ba'dal Jum'ati. Ini pada hadis yang lepas. Ada hadis daripada Ibnu Umar juga, bahwasanya Ibnu Umar ini shalla ma'an Nabi, dia telah bersemayang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam raka'ataini ba'dal Jum'ah, selepas Jumaat. Ya. Jadi hadis berkaitan dengan sembahyang sunat ba'dal Jum'ah ini memang sabit di sini. Memang jelas dan terang. Ibnu Umar menyebut, saya lepas sembahyang fardu Jumaat, saya buat solat sunat. Tengok Nabi buat, saya pun buat. Bermakna sembahyang sunat ba'diyah itu ada. Habis macam mana? Ya,
Macam mana kalau sebelum Jumaat tu macam mana? Boleh ke tidak kita buat sembahyang sunat sebelum Jumaat? Daripada hadis yang kita dengar tadi, hadis yang sebelum tadi, Nabi kata apa? Baina kulli adzanaini solah. Antara tiap-tiap dua azan ada satu solat sunat. Jadi maknanya hari Jumaat itu kan ada azan solat Jumaat, dan sementara menanti imam muazzin qamat untuk tunaikan solat fardu Jumaat, maka di situ ada satu solat sembahyang sunat. Itu sembahyang sunat qabliyah Jumaat. Jadi kita boleh tunaikan. Walaupun ada sebagian orang dia tak nak tunaikan sebab dia kata tidak ada nas, tetapi kita menggunakan alasan dan dalil yang umum daripada hadis tadi, antara tiap-tiap dua azan ada satu solat sunat, maka boleh kita tunaikan. Jadi alhamdulillah sebelum solat Jumaat kita dah tunaikan 2 rakaat dah. Lepas solat Jumaat kita dah tunaikan 2 rakaat dah. Tapi ingat, dalam usaha kita nak memperbanyakkan sujud ini pada hari Jumaat, janganlah pula selepas kita tunaikan 2 rakaat solat sunat qabliyah Jumaat tu kita bangun pula buat solat sunat yang lain. Tak boleh. Sebab pada waktu itu, waktu yang tidak dibenarkan kita menunaikan solat sunat lagi. Itu waktu untuk mendengar khutbah. Jadi bila hari Jumaat kita datang ke masjid, lepas azan kita pun tunaikan sembahyang sunat qabliyah Jumaat. Lepas itu duduk diam, bersedia untuk mendengar khutbah Jumaat. Jangan oleh kerana imam tu agak lambat naik atas mimbar, kerana dia nak betulkan mikrofon dia, kita pun bangunlah untuk tunaikan solat hajat. Kita bangunlah untuk tunaikan solat-solat yang lain. Jangan. Hanya ada satu sunat sahaja. Antara azan dan juga iqamah ada satu sunat saja. Jangan kita lakukan lebih daripada itu, kerana waktu itu kita nak mendengar khutbah Jumaat yang sangat penting. Adapun selepas solat Jumaat, kita boleh tunaikan sembahyang ba'diyah Jumaat 2 rakaat. Selepas itu kita boleh tunaikan lagi, perbanyakkan lagi. Nak pula kita tengok panas sekarang ni, lepas solat Jumaat tu cuaca panas. Kalau nak keluar masjid, pening kepala-kepala kita. Apa lagi yang kita nak buat? Kita pun bangun lagi, tunaikan sembahyang sunat yang lain pula. Sementara nak menunggu, mungkin waktu agak redup sikit baru kita balik ke rumah. Jadi tuan-tuan yang saya kasih sekalian, kita dengar hadis Nabi SAW yang lain daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dia telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW telah bersabda, "Idza shalla ahadukumul jumu'ah falyusalli ba'daha arba'an." Apabila sembahyanglah oleh salah seorang kamu akan solat Jumaat, maka hendaklah ia sembahyang selepasnya solat Jumaat arba'an, 4 rakaat. Nampak tu? Ini pesan Nabi. Walaupun dalam hadis Ibnu Umar tadi menyebut bahawa Nabi selepas sembahyang solat Jumaat dia buat 2 rakaat sunat, tetapi daripada hadis riwayat daripada Abi Hurairah menyatakan bahawa Nabi berpesan kepada umat supaya lepas solat Jumaat bangun buat sembahyang sunat ba'diyah 4 rakaat dengan 2 salam lah. 4 rakaat dengan 2 salam, 2 rakaat bagi salam, kemudian naik lagi buat 2 rakaat. Nabi buat 4 rakaat selepas sembahyang sunat fardu Jumaat. Tuan-tuan, jangan kita nak bergegas keluar, nak cari cendol, nak cari itu, nak cari ini, sebab kita ada amalan yang telah Nabi pesankan kepada kita untuk kita amalkan, iaitu sembahyang sunat 4 rakaat ba'da solatil Jum'ah, selepas solat Jumaat. Jadi tuan-tuan yang dihormati sekalian, hadis yang seterusnya daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yusalli ba'dal jumu'ah hatta yansarifa fayusalli raka'ataini fi baitihi, rawahul Muslim. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah Taala merahmati kedua-dua mereka, bahawa dia berkata, tidak sembahyanglah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas solat Jumaat sehingga dia beredar, maka sembahyanglah ia 2 rakaat di rumahnya. Ini kata Ibnu Umar, Nabi sembahyang sunat ba'dal Jum'ah itu di rumahnya. Dia beredar dan dia sembahyang 2 rakaat di rumahnya. Ini laporan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu kepada kita. Apapun tuan-tuan,
Ya, kita dapat melihat di sini bagaimana Nabi SAW telah menunjukkan kepada kita bagaimana jalan-jalan untuk kita dapat merapatkan diri kita kepada Allah. Jalan nak merapatkan diri kepada Allah ni banyak. Allah sediakan banyak. Ada orang dengan jalan berpuasa, gemar dia berpuasa. Ada orang dengan jalan dia beretikaf. Ada orang dengan jalan berzikir. Tetapi ada separuh orang, jalan yang dia gemar, yang dia mampu buat, yang dia bersemangat untuk buat, ialah dengan solat. Maka telah ditunjukkan kepada kita bagaimana, bila, masa dan tempatnya untuk kita memperbanyakkan solat kita agar jumlah sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin hari semakin bertambah. Itulah dia tuan-tuan, ya. Jadi pada hari ini kita telah pun selesai membicarakan semayang tentang semayang-semayang sunat rawatib sebelum dan juga selepas semayang fardu. Mengapa tajuk ini kita bincangkan secara perlahan-lahan? Supaya kita betul-betul dapat faham dan juga dapat mengamalkannya. Janganlah kita cuba nak beralih kepada tajuk-tajuk yang baru, yang lebih hebat pada pandangan kita, sedangkan tajuk yang telah dipelajari kita belum amalkan. Macam mana semayang sunat kita? Macam mana keinginan dan juga kerancakan kita untuk tunaikan semayang solat sunat, ataupun kita masih lagi di takuk yang lama. Lepas solat fardu tak nak semayang sunat. Lepas solat fardu main lipat je tika semayang, buka telekong tengok TV. Kita kena ubah. InsyaAllah kita sama-sama ubah. Kita tahu bahawa nak buat amalan-amalan ini secara istiqamah bukan satu perkara yang mudah. Tetapi ingat, ketika datang rasa malas untuk tunaikan semayang sunat ini, ingatlah tentang perjalanan kita ke alam baqa. Sudah tidak lama lagi. Kita ingat yang itu aja. Ya. Kita ingat yang itu. Ingatkan bahawa kita ni sudah semakin dekat dengan kematian. Maka bila kita ingat begitu, datangkan perasaan itu dalam hati kita, maka akan tercetus satu semangat luar biasa dalam hati kita. InsyaAllah yang malas bangun malam pun akan jadi rajin. Yang malas main sunat rawatib pun akan jadi rajin. InsyaAllah bila kita teringat perjalanan kita ke negeri akhirat. Ya. Jadi ini akan menjadikan kita akan lebih istiqamah, konsisten, lebih tepat menunaikan semayang sunat pada setiap hari dalam kehidupan kita sebagai seorang Muslim. Ya, jadi saya rasa itu sajalah yang dapat saya sampaikan pada pagi ini sebagai tazkirah. Ini dalam kesibukan untuk membangunkan sekolah kita di Alur Gajah Melaka. Ya, terima kasih kepada penyumbang-penyumbang daripada Sungai Pelek yang banyak membantu saya dalam membangunkan ma'had ini. Dan pagi ini kita sedang membersihkan asrama pelajar putri kerana ma'had kita mungkin dijangka akan buka dalam seminggu lagi dan akan beroperasi seperti biasa. Jadi proses-proses pembersihan tersebut sedang kita lakukan. Doakan agar Allah Ta'ala memudahkan urusan kami di dalam mengurus sekolah ini demi untuk mendidik anak-anak kita menjadi insan muslim yang bertakwa. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.